Hai semua, selamat pagi dan salam sejahtera. Baiklah, Cikgu Jessica, Cikgu bagi subjek Bahasa Melayu untuk semester 3, Kolej Vocational Miri. Baiklah, minggu ini kita berada pada minggu yang ke-7, di mana tugasan kita pada minggu ini adalah untuk melaksanakan tugasan PB yang ketiga. Cikgu harap semua pelajar dapat memberikan kerjasama. Baiklah semua, okey. Ini adalah kertas soalan pentaksiran berterusan. Okey, kita masih lagi berada pada semester yang ketiga, Jabatan Pendidikan Umum, Unit Bahasa Melayu. Baiklah, PB kita yang seterusnya ialah berkenaan dengan kuis tata bahasa. Okey, kod khusus A013003, nama khusus Bahasa Melayu. Baiklah, untuk kertas pentaksiran berterusan kuis tata bahasa ini, pelaksanaannya adalah daripada minggu 7 hingga minggu ke-9. Jadi, cikgu mohon kerjasama semua untuk memberikan yang terbaik untuk kamu laksanakan PB pentaksiran ini, iaitu kuis tata bahasa. Baiklah, standard kandungan untuk kertas soalan PB ini ialah 5.2, iaitu memahami dan menggunakan golongan kata yang sesuai dalam pelbagai bidang. Standard pembelajaran untuk topik ini pula 5.24, iaitu untuk mengenal pasti dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. Baiklah, markah penuh untuk PB kuis tata bahasa ini ialah markah penuhnya 40, wajaran 20%. Jadi kertas soalan ini cikgu akan bagikan bila kita sudah bersemuka nanti. Pelajar-pelajar hanya perlukan kertas kajang untuk mengisi jawapan masing-masing. Untuk soalan PB kuis tata bahasa ini, kamu akan diberikan 6 soalan. Seperti yang tertera pada skrin, ini merupakan soalan yang pertama. Okey, soalan yang pertama ini adalah melibatkan sistem dan aplikasi bahasa. Angka penuh 40 tadi. Okey, soalan yang pertama, okey, dalam praktikan ini, jika kamu baca dan kamu fahamkan, kehendak soalan yang pertama ini adalah dia minta untuk kamu menyenaraikan dua kata majmuk dan dua kata hubung gabungan. Dan kemudian, kamu dikehendaki untuk membina satu ayat anda sendiri dengan perkataan yang dipilih untuk menunjukkan bahawa anda faham akan maksud dan penggunaannya. Anda tidak dibenarkan untuk menambahkan imbuhan, menukarkan imbuhan atau menggunakan perkataan itu sebagai peribahasa atau nama khas. Baiklah, jika kamu lihat kepada soalan, ini adalah petikan di mana kamu perlu cari dua kata majmuk dan dua kata hubung. Okey, seperti yang tertera daripada soalan nombor 1 tadi, di mana soalan nombor 1 menghendaki kamu untuk mencari kata majmuk dan kata hubung. Okey, baiklah, kita lihat dahulu apakah itu kata majmuk. Kata majmuk merupakan dua kata dasar atau lebih yang dirangkaikan untuk membawa makna yang tertentu. Kata majmuk bertindak sebagai satu unit walaupun lazimnya ejaannya terpisah. Kata majmuk terpisah dan tercantum. Contohnya, ini adalah contoh kata majmuk. Guru besar mempunyai dua perkataan tetapi membawa maksud yang sama, iaitu membawa satu maksud. Campur tangan. Dua perkataan yang berbeza tetapi membawa satu maksud yang sama. Bandaraya, alat tulis pejabat pos. Manakala, okey, kata majmuk yang seterusnya, ini contoh mengandungi yang ni tadi terpisah, yang kedua ni pula tercantum. Tanda tangan, jawatan kuasa, tanggungjawab, matahari, antarabangsa. Ini adalah contoh kata majmuk, iaitu dua kata dasar atau lebih yang dirangkaikan untuk membawa makna yang tertentu. Walaupun contohnya, bila kita lihat kepada kata majmuk terpisah, walaupun terpisah tetapi maksud dia membawa satu maksud yang sama. Itu berkaitan dengan kata majmuk. Manakala, kata hubung pula, kata yang menghubungkan kata dengan kata, frasa dengan frasa atau ayat dengan ayat yang sama sifatnya.
dan memiliki status yang sama. Contohnya, dan, tetapi, kecuali, atau malahan melainkan, lalu, sambil, maka, kemudian, serta, padahal lagi. Ini adalah merupakan contoh kata hubung gabungan. Contoh ayat. Petir berdentum, lalu kilat sabung menyambung. Mahasiswa itu sedih, maka dia pun menangis teresak-esak. Orang itu kaya, tetapi dia tidak bahagia. Dan selebihnya, kau boleh baca dan lihat sendiri. Ini merupakan maksud kata majmuk dan kata hubung. Kamu boleh lihat kepada contoh yang diberikan untuk menjawab soalan nombor 1. Baiklah, untuk soalan tata bahasa, soalan 2, kuis tata bahasa. Okey, soalan yang kedua, okey, baca petikan di bawah dengan telitinya, tukarkan ayat-ayat yang bergaris daripada ayat susunan biasa kepada ayat susunan songsang tanpa mengubah maksud asalnya. Baiklah, pada soalan ini, kamu dikehendaki untuk menukarkan ayat susunan biasa kepada ayat susunan songsang. Baiklah, kamu lihat kepada perkataan yang digariskan yang pertama, Melaka telah diserang oleh askar Portugis yang diketuai oleh Alfonso de Albuquerque. Okey. Subjek untuk petikan ayat yang pertama ini ialah Melaka. Predikatnya ialah telah diserang oleh askar Portugis yang diketuai oleh Alfonso de Albuquerque. Baiklah, jadi untuk ayat susunan songsang kita kena letak predikat di depan manakala subjek di belakang. Begitu juga dengan soalan yang kedua dan soalan yang ketiga. Baiklah, ini adalah contoh ayat susunan biasa kepada ayat susunan songsang. Susunan ayat tunggal dibina oleh dua konstituen iaitu subjek dan predikat. Ayat tunggal mempunyai dua bentuk susunan, sama ada susunan biasa ataupun susunan songsang. Ayat songsang ialah susunan yang predikatnya telah dikedepankan, iaitu mendahului subjek. Tujuannya adalah membawa bahagian predikat ke hadapan adalah untuk memberi penegasan. Jadi di sini kamu kena lihat apakah kamu kena baca dahulu petikan dan kena pasti subjek dan predikat bagi ayat tersebut. Contoh pendepanan seluruh predikat. Susunan biasa. Contoh kita lihat kepada yang ni contoh. Pelajar itu sangat rajin. Ayat ini merupakan ayat susunan biasa. Manakala untuk kita tukarkan ayat susunan biasa ini kepada susunan songsang pula, sangat rajin pelajar itu. Subjek kita adalah pelajar. Itu sangat rajin. Itu sangat rajin merupakan predikat. Jadi kita kena tukar. Untuk susunan songsang kita kena letak predikat di depan dan subjek di belakang. Baiklah, kamu boleh baca dan kena pasti fahamkan dahulu apakah ayat itu susunan biasa dan apakah itu ayat susunan songsang. Soalan yang ketiga, kuis tata bahasa. Baiklah, dalam soalan yang ketiga, kuis tata bahasa merupakan kena pasti kesalahan bahasa. Dalam petikan di bawah, terdapat 10 kesalahan bahasa. Senaraikan dan betulkan kesalahan-kesalahan itu. Anda tidak boleh menyenaraikan lebih daripada jumlah kesalahan yang dinyatakan dalam arahan soalan dan anda tidak perlu menyalin petikan tersebut. Baiklah, kamu boleh baca petikan soalan ini dan kamu boleh cari 10 kesalahan bahasa. Teknik mengesan dan membetulkan kesalahan bahasa. Dalam soalan yang ketiga tadi, kamu diminta untuk menyenaraikan 10 kesalahan bahasa. Jadi, bagaimana kamu nak menyenaraikan kesalahan bahasa tersebut? Kesalahan bahasa, kamu boleh kenal pasti kesalahan tersebut yang nak dibetulkan sama ada kesalahan ejaan, kesalahan imbuhan, kesalahan istilah atau kata atau kesalahan tata bahasa. Jadi, dalam 10 kesalahan yang diminta, kemungkinan kesalahan itu terdiri daripada kesalahan ejaan, kesalahan imbuhan, kesalahan istilah atau kata, ataupun kesalahan tata bahasa. Kamu boleh baca ayat berulang-ulang supaya kamu dapat mengenal pasti kesalahan tersebut. Dan cuba baca ayat tersebut, petikan yang diberikan, petikan soalan dengan suara atau yang kedengaran. Okey,
Yang ketiga, teknik yang ketiga, perhatikan kesalahan dengan meneliti perkataan demi perkataan serta cuba kaitkan dengan hukum tata bahasa yang telah dipelajari. Sebaik mungkin garislah perkataan atau frasa yang telah dibaiki. Satu ayat terdapat dua kesalahan yang perlu dibaiki. Jadi, untuk yang petikan tadi kamu diberi satu petikan, dalam petikan ada 10 kesalahan yang perlu kamu kenal pasti. Soalan yang keempat, kuis tata bahasa. Baiklah, soalan yang keempat, baca petikan bahasa Melayu klasik di bawah dengan teliti. Kemudian tuliskan petikan tersebut semula dalam bahasa Melayu standard tanpa mengubah bentuk dan maksud asalnya. Baiklah, seperti biasa dalam soalan yang keempat, di mana kamu dikehendaki untuk menukarkan bahasa Melayu klasik kepada bahasa Melayu standard. Pastikan kamu membaca petikan dan cuba untuk fahamkan. Seeloknya, bacalah 2 kali petikan tersebut untuk kamu kenal pasti apakah perkataan yang boleh kamu tukar kepada bahasa Melayu standard. Pastikan nama tidak ditukar. Yang perlu dikekalkan, kenal pasti apakah ayat yang perlu dikekalkan dan apakah perkataan yang perlu ditukarkan kepada bahasa Melayu standard. Baiklah, panduan menukarkan bahasa Melayu klasik kepada bahasa Melayu moden. Panduan untuk memodenkan bahasa Melayu klasik ialah kamu hendaki baca petikan soalan dengan teliti, fahami jalan cerita, senaraikan watak. Watak pastikan tidak ditukar sama sekali. Senaraikan latar, masa dan tempat, keluarkan perkataan yang sukar. Jika kamu mendapati perkataan yang sukar, jangan tukar perkataan yang kamu rasa sukar untuk diubah. Kita kekalkan bahasa yang susah dan tukarkan perkataan yang senang untuk ditukar kepada bahasa Melayu standard. Susun peristiwa dan modenkan. Ini adalah panduan untuk memodenkan bahasa Melayu klasik kepada bahasa Melayu standard. Baiklah, ini adalah sedikit panduan untuk kamu melakukan latihan menukarkan bahasa Melayu klasik kepada bahasa Melayu moden. Baiklah, soalan yang kelima, kuis tata bahasa. Seperti biasa, untuk soalan yang kelima, kita akan kita akan lakukan tugasan berkenaan dengan peribahasa. Baiklah, soalan yang kelima, baca petikan di bawah dengan teliti, kemudian nyatakan 2 peribahasa yang sesuai dengan situasi dalam petikan tersebut. Okey, kamu boleh baca petikan ini, kemudian kamu cuba cari 2 peribahasa yang sesuai dengan situasi yang dinyatakan di dalam petikan. Baiklah, soalan yang keenam, kuis tata bahasa. Untuk soalan yang keenam adalah melibatkan komsas, iaitu novel. Soalan yang keenam, jawab soalan di bawah berdasarkan novel Di Sebalik Dinara, karya Dayang Nur. Baiklah, dalam petikan soalan ini, berdasarkan novel yang anda pelajari, jelaskan 2 peristiwa yang meninggalkan kesan yang mendalam kepada diri anda daripada novel ini. Peristiwa yang dinyatakan seeloknya adalah berkaitan dengan pengajaran. Pengajaran yang kamu peroleh daripada novel tersebut. Pastikan 2 peristiwa yang bersesuaian untuk jadikan pengajaran daripada novel ini. Maka yang diberikan adalah 6 markah. Senaraikan 2 peristiwa yang memberikan pengajaran dan boleh jawab mengikut kreativiti masing-masing. 6 markah. Senaraikan 2 peristiwa
dan senaraikan dua peristiwa yang berbentuk pengajaran di dalam novel Di Sebalik Binara. Baiklah, ini sahaja untuk kuis tata bahasa PB. Pentaksiran berterusan kuis tata bahasa. Ada 6 soalan kesemuanya. Jadi dalam 6 soalan ini pastikan kamu menjawab. Cikgu, jika terdapat sebarang persoalan, kamu boleh mesej atau PM cikgu secara personal. Baiklah, cikgu harap kamu dapat selesaikan tugasan PB kamu yang ketiga dalam masa yang telah diberikan. Dan atas soalan tamat, terima kasih.